Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua pensyarah. Kami daripada kumpulan PSMP PJ 2619 yang terdiri daripada ahli kumpulan iaitu 4 orang. Iaitu saya sendiri, Nurul Aifah Syazrin, Li Solehat binti Awan Sebulah, Cik Haziman Azli dan Muhammad Fakrul Aiman. Aktiviti yang kami dapat dalam program Bina Insan Guru iaitu kraf perkemahan. Jadi saya akan membentangkan tentang apa itu khemah. Okey, khemah merupakan alatan penting dalam menjalankan aktiviti luar. Jadi dalam aktiviti perkemahan yang dijalankan bagi aktiviti luar merupakan satu alatan yang penting iaitu sebagai tempat untuk berteduh ataupun tempat untuk kita berlindung lah kalau kita menjalankan aktiviti luar. Jadi saya akan menerangkan, jadi terdapat khemah ini mempunyai pelbagai jenis, jadi saya akan menerangkan jenis-jenis khemah. Yang pertama, Ridge Tent. Ridge Tent ni adalah itu adalah gambar Ridge Tent. Ridge Tent ni mempunyai tiang yang melintang di sepanjang bumbung. Ridge Tent ni jadi terbuat daripada material nylon yang ringan supaya mudah dibawa dan dilipat. Seterusnya, Dome Tent. Dome tent ni berbentuk gelembung dan menggunakan material yang sesuai dan fleksibel. Dome tent ni dia ringan, mudah dibawa dan sesuai digunakan untuk perkemahan seperti sekolah dan sebagainya. Jadi program Bina Insan Guru ni secara fizikal kita akan menggunakan dome tent ni lah untuk sebagai tempat kita melakukan aktiviti luar. Okey, khemah yang seterusnya adalah Frame tent. Frame tent ni adalah khemah jenis besar yang biasa digunakan untuk perkemahan keluarga. Rangka khemah akan dipasang dahulu dan kanvas dipasang kemudian. Jadi frame tent ni selalu digunakan untuk aktiviti luar yang melibatkan bilangan ahli yang ramai. Sebagai contoh, yang dinyatakan tadi ialah aktiviti keluarga. Okey, khemah yang terakhir ialah bell tent. Bell tent ni mempunyai satu tiang di puncak khemah dan khemah jenis ini sudah jarang digunakan dan digantikan dengan khemah jenis dome. Okey, khemah ni adalah merupakan khemah jenis lama yang mempunyai satu je tiang dan khemah ini telah digantikan dengan dome tent yang saya terangkan pada awal tadi. Seterusnya, saya juga akan menerangkan etika perkhemahan iaitu sebelum, semasa dan selepas. Yang pertama, sebelum mendirikan khemah, kita jangan mendirikan khemah di puncak gunung atau bukit. Ini adalah untuk mengelakkan daripada disambar petir, seeloknya jauh dari pokok 4 ke 6 meter atau lebih. Jadi pertama sekali sebelum kita mendirikan khemah, kita perlu mencari tempat yang sesuai dan sekurang-kurangnya kita kena mencari tempat yang rata dan lapang dan elakkan daripada mendirikan khemah di kawasan puncak gunung. Yang kedua, jarak mestilah 3 meter dan mempunyai laluan di antara khemah-khemah. Sebelum kita mendirikan khemah, kita perlu memastikan jarak di antara khemah yang didirikan tu sekurang-kurangnya 3 meter dan mempunyai laluan di antara khemah. Hal ini adalah untuk menghasilkan satu laluan udara yang lebih baiklah sepanjang khemah tu dipasang. Yang ketiga, khemah ni mestilah dipasang dengan tali menunjukkan kawasan sempadan. Yang seterusnya, yang keempat, ini adalah semasa. Pastikan khemah yang didirikan tu tidak didirikan di bawah pokok yang besar. Hal ini adalah untuk mengelak daripada mendirikan khemah pada pokok yang condong. Yang ini boleh menyebabkan sekiranya jika kita mendirikan khemah di bawah pokok, dia boleh mengakibatkan kecelakaan daripada berlaku. Seterusnya,
kemah juga tidak boleh lah, seelok-eloknya tidak boleh didirikan di kawasan yang curam, semak dan kotor serta berbatu. Seterusnya, tidak didirikan di laluan air, binatang ataupun manusia. Persediaan kemah sebelum didirikannya adalah bertujuan untuk mengelakkan daripada kecelakaan daripada berlaku. Yang seterusnya, yang ini adalah semasa, pastikan pintu kemah menghala pada laluan agar memudahkan perjalanan keluar daripada kemah. Jadi semasa susunan kemah yang disusun, pastikan pintu kemah menghala pada laluan agar hal ini dapat mengelakkan daripada berlaku pelanggaran di antara kemah sebelah dan sebagainya lah. Dan seterusnya, ini adalah prosedur semasa kemah tu telah didirikan. Janganlah kita jadikan kemah tu sebagai ampaian. Maksudnya jangan ampai baju di atas kemah. Sebaliknya buatlah ampaian baju di belakang kemah supaya tidak merosakkan kemah dan juga dapat menjaga jangka masa kemah. Jadi hal ini sebagai tujuan untuk kalau tak nak bagi kita tidak dibenarkan lah, tidak digalakkan untuk ampai baju di atas kemah tu adalah untuk menjaga kemah tu sendiri. Maksudnya untuk mengelakkan daripada berlaku kerosakan dan sebagainya. Kemah perempuan dan lelaki mestilah dipisahkan. Beritahu kawasan lelaki dan perempuan perlu dipisahkan. Yang seterusnya, menyediakan ruang lapang untuk menjadi tempat berkumpul dan solat. Dan yang ke-8, tempat masak mestilah 3 meter jauh dari kemah supaya percikan api tidak sampai pada kemah. Yang ini adalah prosedur-prosedur yang kita perlu utamakan semasa kita mendirikan kemah bagi menjaga dan menjamin keselamatan diri kita maupun kawasan perkemahan itu sendiri. Yang seterusnya, punca air adalah dari sungai, perigi dan tasik. Jadi sebaik-baiknya kalau nak buat nak mendirikan kemah tu, pastikan sumber air tu mudah untuk diperoleh. Dan yang terakhir, dekat kawasan kemah tu juga, tandas mestilah dikorek pada jarak sejauh 100 meter dari kawasan perkemahan. Cara nak melabur ialah korek, melabur bubuh pancang sebagai tanda untuk mengelakkan daripada ahli lain korek tempat yang telah dilabur. Kedalaman korek mestilah 5 kaki. Yang ini adalah bertujuan untuk menjaga persekitaran perkemahan itu sendiri dan untuk mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini daripada berlaku. Maksudnya di samping untuk menjaga kebersihan kawasan perkemahan. Next. Okay. Itu sahaja daripada saya berkaitan dengan jenis-jenis kemah dan prosedur perkemahan. Seterusnya saya akan bagi serahkan pembentangan ini kepada Liz Solehat. Baiklah, seterusnya saya akan menyambung pembentangan tapak perkemahan, di mana tapak perkemahan ini perlulah bersesuaian dengan kawasan yang selamat dan selesa. Jadi yang pertama ialah memilih tapak atau tanah yang sesuai. Okey, kalau di sini kita dapat lihat gambar yang bahagian atas ini, dia rata, tidak berakar ataupun tidak berbatu. Dan di bawah gambar yang di bawah ini tapak yang kurang sesuai dan tidak selamat. Seterusnya yang kedua ialah berhampiran punca air dan mudah mendapatkan bahan bakar. Tapak perkemahan yang dipilih mestilah berdekatan dengan punca air yang bersih. Air yang bersih boleh digunakan untuk memasak, membersihkan diri dan sebagainya. Selain itu, bahan bakar juga penting untuk membolehkan peserta memasak, membuat api, menjauhi gangguan binatang dan gigitan serangga. Yang ketiga ialah keselamatan kawasan perkemahan. Pastikan kawasan tersebut bukan laluan binatang liar, jauh daripada laluan air sungai dan terlindung daripada angin untuk keselamatan mereka yang berkemah di kawasan tersebut. Yang keempat, mudah untuk mendapatkan bantuan. Mudah untuk mendapatkan bantuan ketika kecemasan, haruslah berdekatan kampung dan laluan orang ramai, melaporkan terlebih dahulu kepada pihak berwajib seperti polis, jabatan hutan sebelum melakukan aktiviti perkemahan. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan pula mengenai peraturan keselamatan perkemahan.
Baik, semasa perkemahan, kita hendaklah menjalinkan silaturahim, kenal mengenal, hormat menghormati antara satu sama lain. Seterusnya, semua peserta diwajibkan menghadirkan diri dan menepati masa dalam setiap program. Yang ketiga, menjaga segala peralatan yang disediakan. Dilarang merosakkan atau memindahkan peralatan ke tempat lain. Dan seterusnya, semua pihak yang terlibat dalam perkemahan dilarang merokok dalam kawasan perkemahan dan membuang sampah di rata-rata tempat. Maknanya disiplin hendaklah dijaga. Dan seterusnya, dilarang menebang atau merosakkan pokok-pokok yang terdapat dalam kawasan perkemahan. Lelaki tidak dibenarkan masuk ke kawasan perkemahan perempuan dan demikian juga sebaliknya tanpa kebenaran. Hendaklah sentiasa berpakaian kemas dan tidak boleh memakai selipar atau kain pelikat sama ada ke dewan makan atau keluar daripada kawasan perkemahan. Segala bentuk perjudian dan minuman keras diharamkan sama sekali. Peraturan-peraturan lain mengenai keselamatan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa jika difikirkan perlu. Baik, Assalamualaikum. Saya akan membentang tajuk iaitu panduan mendirikan kemah dalam tajuk kraft perkemahan. Okey. Jadi apa yang kita perlu tahu adalah tanah dan tapak yang rata, kedua berhampiran punca air jauh daripada dahan mati, tapak yang lebih tinggi daripada punca air dan mudah untuk mendapatkan bantuan serta keselamatan kawasan perkemahan, iaitu ciri-ciri panduan mendirikan kemah. Okey, teruskan. Dan yang pertama adalah tanah atau tapak yang rata. Tapak kemah yang rata adalah bertujuan untuk memudahkan pemasangan kemah dan selesa sebagai tempat tidur atau berehat. Sebaik-baiknya walaupun tapak yang rata, cuba elakkan daripada kawasan yang terdapat akar-akar pokok atau batu yang menjadi tapak kemah tersebut. Yang ketiga, tapak yang rata juga akan mengelakkan daripada berlakunya air bertakung jika hujan atau bukan sebagai tempat laluan air ketika hujan turun. Okey, panduan yang kedua kita akan tengok iaitu berhampiran punca air. Okey. Apabila melakukan aktiviti perkemahan, perkara yang utama harus difikirkan ialah mengenai punca air bersih. Air yang bersih digunakan untuk memasak, membersihkan diri dan sebagainya. Tapak perkemahan haruslah berhampiran dengan punca air, tidak kira sungai, anak sungai, telaga, kolam atau sebagainya. Tetapi air tersebut hendaklah dipastikan kebersihannya supaya tidak berlaku kejadian tidak diingini seperti sakit perut atau penyakit lain yang boleh dijangkiti melalui air yang tidak bersih. Dan terakhir adalah punca air ini juga seharusnya diketahui dari mana datangnya dan melalui kawasan yang tiada pencemaran. Dan seterusnya, jauh daripada dahan mati. Pemilihan tapak perkemahan juga mesti berdasarkan kepada kawasan sekitar, khasnya perlu melihat pokok-pokok yang besar di sekeliling kawasan. Ini penting kerana jika berlaku tiupan angin yang kuat atau hujan, ranting serta dahan mati tersebut boleh menimpa kemah dan orang yang terdapat di tapak perkemahan tersebut. Keempat, tapak yang lebih tinggi dari puncak air. Pemilihan tempat atau tapak yang tinggi dan rata ini adalah penting untuk mengelakkan daripada hanyut air jika berkhemah di tepi sungai dan air pasang jika berkhemah di pantai. Dan yang kelima, mengenai panduan mendirikan khemah adalah mudah untuk mendapatkan bantuan. Tapak perkemahan yang dipilih juga haruslah berdasarkan kepada keadaan tempat yang mudah untuk mendapatkan bantuan jika berlaku sebarang kecemasan. Tapak perkemahan tersebut mungkin berhampiran kawasan kampung, laluan orang atau mudah dihubungi, dan setiap aktiviti perkemahan juga haruslah dimaklumkan kepada pihak berwajib seperti polis dan jabatan perhutanan. Dan yang terakhir sekali, untuk panduan mendirikan khemah adalah keselamatan kawasan perkemahan. Okey, keselamatan kawasan perkemahan adalah penting. Pastikan bahawa kawasan tersebut adalah bukan kawasan binatang buas dan mudah diganggu oleh penceroboh luar. Okey, itu sahaja untuk panduan mendirikan khemah. Seterusnya saya akan bentangkan tajuk iaitu objektif utama mendirikan khemah. Okey. Masih dalam tajuk kraft perkemahan. Okey, objektif utama mendirikan khemah yang pertama adalah
memantapkan jati diri rakyat Malaysia, khususnya belia-belia melalui pengalaman experiential learning dan pengembaraan ke arah mengembangkan kepada pembangunan negara yang mempunyai warga negara yang lengkap dari segi intelek, emosi, jasmani dan rohani. Dan seterusnya nombor 2, membentuk dan memupuk peribadi yang mantap melalui latihan pengalaman dan pengembaraan untuk meningkatkan serta menonjolkan sifat atau tingkah laku yang baik seperti sifat berdikari, kepintaran, berdisiplin, bertanggungjawab, tekad untuk berjaya, kepimpinan dan keupayaan bekerja secara berpasukan. Dan yang ketiga, untuk memupuk nilai-nilai individu khususnya kepada para belia sebagai penyumbang kepada masyarakat supaya dapat memainkan peranan sebagai ahli yang berguna dalam masyarakat yang dinamik. Nilai-nilai yang hendak dipupuk melalui aktiviti perkhemahan ialah terdapat beberapa nilai yang akan dipupuk hasil daripada aktiviti perkhemahan. Yang pertama adalah kepintaran, berdikari dan semangat keusahawanan. Kedua, kesedaran dan keyakinan diri yang lebih tinggi. Ketiga, disiplin, sifat bertanggungjawab dan tekad untuk berjaya. Keempat, sikap penyayang, berterima rasa sesama manusia. Kelima, interaksi kumpulan dan antara individu serta kepimpinan yang meningkatkan keupayaan untuk bekerja secara berpasukan dan sifat positif terhadap kesihatan mental dan juga fizikal. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian. Terima kasih. Salam sejahtera, saya Lusan Negara Anak Borong di kelas PSMP PJ 209. Okey, sebelum memulakan aktiviti dair, kita harus memakai pakaian yang sesuai, iaitu baju lengan panjang, seluar trek, kasut untuk mengelakkan kecederaan. Berikut merupakan penggunaan jaket keselamatan sepanjang masa apabila melakukan aktiviti di air. Seterusnya, setiap pergerakan harus dilaporkan ataupun meminta kebenaran terlebih dahulu daripada jurulatih untuk memastikan jurulatih tahu keberadaan semasa melakukan aktiviti air. Okey, sekarang saya akan menunjukkan simulasi penggunaan jaket keselamatan sebelum memasuki air. Okey, yang pertama adalah masukkan tangan kiri anda, kemudian masukkan tangan kanan, seterusnya cek zip dan masukkan zip. Tarik zip sehingga ke penghujung. Seterusnya masukkan buckle atas dan kemudian masukkan buckle bawah dan ketatkan kedua buckle atas dan bawah. Okey. Seterusnya, cek pula whistle
berfungsi dengan baik. Terusnya, memantul cahaya berada dalam keadaan baik. Sekarang anda telah selamat untuk terjun ke air. Cara mengapungkan diri menggunakan jaket keselamatan. Langkah pertama, badan anda perlulah terlentang seperti ini. Terusnya, bahagian tangan perlu lurus selari dengan bahu. Bahagian kaki pula perlu ke bawah sedikit ke dalam air dan pastikan air tidak menyentuh bahagian muka. Secara tidak langsung, jaket keselamatan ini akan membantu badan kita untuk terapung dalam air. Seterusnya adalah cara berenang, iaitu kuah lentang. Jadi ini merupakan simulasi berenang iaitu dengan gaya kuah lentang. Langkah yang perlu anda buat adalah anda perlu mengayunkan tangan anda secara lurus dan bahagian bicep perlu bersentuh dengan telinga untuk mendapatkan momentum yang kuat semasa dalam air. Bahagian kaki pula kita perlu luruskan kaki seperti ini dan mulakan ayunan dari atas ke bawah seperti yang ditunjukkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Tuan Fiza Izzana binti Tuan Saga akan menerangkan pengurusan keselamatan aktiviti air. Terdapat beberapa kaedah menyelamat di air. Antaranya ialah kaedah mencapai atau reaching rescue. Seterusnya kaedah mencampak atau throwing rescue. Kaedah reaching rescue digunakan apabila mangsa berada berhampiran dengan sungai atau laut. Caranya adalah dengan menghulurkan tangan ataupun kayu yang panjang kepada mangsa. Ini adalah contoh situasi dan cara menyelamat. Kaedah pertama adalah reaching rescue, iaitu mencari kayu dan menghulurkan kepada mangsa. Seterusnya, kaedah throwing rescue yang digunakan apabila mangsa berada jauh di pinggir pantai ataupun sungai. Caranya adalah dengan mencampakkan tali atau pelampung atau benda yang terapung kepada mangsa. Kaedah throwing rescue adalah dengan menggunakan botol kosong yang diikat dengan tali, kemudian mencampakkannya kepada mangsa agar mangsa dapat bergantung sebelum ditarik sehingga ke daratan. Sekian dan terima kasih. Seterusnya saya akan menerangkan jenis-jenis kayak di mana terdapat 4 jenis kayak yang popular yang sering digunakan. Yang pertama ialah kayak creekboard, di mana kayak ini digunakan bagi individu yang baru mula menceburi diri dalam aktiviti berkayak kerana ia memberikan kestabilan yang paling tinggi. Malah, kayak jenis ini juga sangat mudah untuk dikendalikan berbanding dengan jenis-jenis kayak yang lain. Seterusnya ialah kayak polo, di mana kayak ini digunakan di kawasan danau ataupun kolam. Kayak polo ini mempunyai reka bentuk yang hampir sama dengan kayak creekboard, tetapi mempunyai bentuk belakang yang lebih leper untuk memudahkan peserta melakukan pemotongan air semasa berpusing. Berikut merupakan contoh-contoh gambar kayak polo yang telah dipaparkan dalam slide tersebut. Baiklah, selain itu, kayak squid juga digunakan di arus deras kerana kayak ini berbentuk tipis dan mempunyai ruang di dalamnya yang hanya memuatkan kaki pendayung sahaja. Anda boleh melihat contoh gambar kayak squid seperti yang ditunjukkan dalam slide ini. Jenis kayak yang keempat pula ialah kayak sprint, di mana kayak ini kebiasaannya digunakan untuk acara perlumbaan kerana kayak ini berbentuk panjang, kecil dan juga tirus. Untuk makluman anda, kayak sprint ini merupakan kayak yang paling laju di antara keempat-empat jenis kayak yang lain. Berikut merupakan contoh gambar kayak sprint. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan Standard Operating Procedure SOP bagi aktiviti berkayak pula. Yang pertama, saya akan menerangkan prosedur sebelum berkayak terlebih dahulu. Sebelum berkayak, jurulatih perlulah memastikan cuaca untuk melakukan aktiviti berkayak bersesuaian sebelum melakukannya. Cuaca mestilah berada dalam keadaan yang bagus seperti tidak hujan dan tidak mengalami sebarang gelombang di air. Hal ini kerana berkayak dalam keadaan cuaca yang tidak mengizinkan boleh mendatangkan sesuatu perkara yang tidak diingini daripada berlaku. Seterusnya,
pastikan semua peralatan kayak dan alatan kelengkapan seperti pedal, jaket keselamatan dan sebagainya berada dalam keadaan yang baik dan selamat untuk digunakan. Setiap peserta yang ingin berkayak perlulah melakukan aktiviti pemanasan terlebih dahulu sebelum berkayak, di mana ia mampu untuk mengelakkan diri daripada berlakunya kekejangan otot semasa berkayak. Seterusnya, peserta perlulah melakukan pergerakan mendayung selama beberapa minit untuk membiasakan diri dan juga tangan semasa mendayung nanti. Baiklah, kita teruskan dengan prosedur semasa berkayak pula. Semasa berkayak, setiap peserta perlulah sentiasa menggunakan jaket keselamatan semasa berada di kawasan perairan. Hal ini kerana jaket keselamatan merupakan perkara yang amat penting, di mana sekiranya sebarang kejadian yang berkemungkinan boleh berlaku dan peserta tidak akan mengalami sebarang lemas semasa berada di atas air. Seterusnya, ikatan jaket keselamatan mestilah sentiasa diikat dengan teknik yang betul dan juga kuat supaya jaket tidak terlepas daripada badan peserta sewaktu berada di dalam air. Peserta perlulah sentiasa mengelakkan diri daripada mendekati sebarang batu karang, whirlpool, tide dan reefs dan juga kapal apabila berada berkayak di kawasan perairan. Hal ini kerana untuk mengelakkan kayak daripada bertembung ataupun mengalami sebarang kerosakan daripada berlaku. Seterusnya pula, semasa berkayak, peserta perlulah melakukan latihan amali seperti menunjukkan cara mendayung, berkeyakinan diri di air untuk dilakukan penilaian oleh jurulatih. Baiklah, kita pergi kepada prosedur selepas berkayak pula. Selepas berkayak, semua peserta perlulah melakukan penyelenggaraan alatan kayak dan alatan yang lain, di mana mengumpulkan dan mengira jumlah alatan yang telah dipinjam dan digunakan mencukupi bilangan yang telah digunakan. Peserta perlulah memastikan semua peralatan kayak dibersihkan sebelum dikembalikan, dan juga semua peralatan perlulah diperiksa semasa dikembalikan bagi memastikan tiada sebarang kerosakan pada alatan yang berlaku. Namun, jika terdapat sebarang kerosakan ataupun kehilangan sesuatu peralatan, maka peralatan tersebut perlulah dimaklumkan kepada jurulatih atau pengurus peralatan kayak tersebut supaya dapat diambil tindakan seterusnya. Seterusnya kita akan pergi kepada bahagian atau anatomi kayak. Pada bahagian hadapan kayak dipanggil bow, dan pada bahagian belakang kayak iaitu stern. Pada bahagian atas di hadapan kayak pula iaitu deck. Deck ini bertujuan untuk melindungi kaki bagi memudahkan pendayung melakukan teknik Eskimo roll. Di sini ialah kokpit, dan di dalam kokpit tersebut mempunyai tempat duduk. Dan di tepi kokpit ialah kuming yang bertujuan sebagai penahan air daripada masuk ke dalam kayak. Seterusnya kita akan pergi kepada bahagian sisi ataupun tepi kayak, yang mana berfungsi sebagai penyimbang bagi pendayung sama ada kayak yang dinaiki itu sesuai dengan berat badan atau tidak. Pada bahagian sisi ataupun tepi kanan kayak iaitu dipanggil starboard, manakala pada bahagian kiri kayak pula iaitu port side. Untuk anatomi pendayung, pada bahagian pemegang pendayung dipanggil shaft. Ini ialah neck. Neck ialah bahagian cantuman antara shaft dan blade. Ini ialah blade. Blade mempunyai dua bahagian, iaitu bahagian belakang blade dan juga bahagian hadapan blade. Bahagian hadapan berfungsi untuk mengaut air dan bahagian belakang blade iaitu memberi sokongan yang kuat kepada mata dayung. Langkah pertama, peserta harus mengangkat kayak sehingga aras pinggang. Kemudian, kayak dinaikkan sehingga ke aras bahu, tepat ke aras bahu seperti ini. Terdapat 4 kemahiran mendayung yang akan saya lakukan pada hari ini, iaitu yang pertama adalah mendayung ke hadapan, yang kedua adalah mendayung ke belakang,
Yang ketiga adalah mendayung ke sisi, ke kiri atau ke kanan. Dan yang terakhir adalah cara mendayung untuk memberhentikan kayak. Okay, kita pergi yang pertama, iaitu mendayung ke hadapan. Okay, untuk mendayung ke hadapan, muka pendayung hendaklah berada di belakang kerana kita akan ambil air, tolak air menggunakan muka pendayung. Okay, tangan diluruskan seperti ini dan kita dayung ke hadapan. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, itu untuk mendayung ke hadapan. Okey, kita pergi ke kemahiran yang kedua, iaitu kemahiran mendayung ke belakang. Okey, ini untuk kita kemahiran untuk mendayung ke belakang ni. Muka pendayung ni hendaklah berada di hadapan kerana kita akan menolak air ke hadapan, dari hadapan. Okey, saya akan tunjukkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, dia terbalik dengan mendayung ke hadapan. Okey, seterusnya kita akan kemahiran yang ketiga, iaitu mendayung ke sisi ataupun kita hendak pergi ke kiri atau ke kanan. Okey, contoh kita hendak pergi ke kiri. Ini kiri sebelah saya. Kita akan mendayung sebelah kanan. Okey. Muka pendayung akan berada di belakang seperti kita mendayung ke hadapan, tetapi satu tangan berada di leher pendayung, satu lagi berada di tengah. Okey, jadi kita akan dayung seperti ini. 1, 2, 3, 4. Okey, itu sekiranya kita hendak pergi ke kiri. Manakala kalau kita hendak pergi ke kanan, kita kena mendayung dari kiri pula. Okey, seperti tadi, satu tangan di leher dan satu lagi di tengah. Okey, dayung. 1, 2, 3, 4. Okey, itu sekiranya kita hendak ke kanan. Okey, kita dayung ke kiri. Okey, kita pergi ke kemahiran yang terakhir, iaitu kemahiran keempat. Cara-cara mendayung untuk memberhentikan kayak. Okey, untuk memberhentikan kayak, kita hendaklah junam pendayung ke dalam air dan kita tahan. Okey, selepas itu kayak akan menjadi perlahan dan akhirnya berhenti. Okey, sangat mudah, kita hanya perlu junam ke dalam air. Lepas tu kayak akan menjadi perlahan dan berhenti. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami terdiri daripada kumpulan PJ 2619. Saya bersama rakan yang lain, iaitu Alex Ajong, Alex Sue dan Veronica. Untuk aktiviti hari ini adalah mencari kayu api bagi melakukan aktiviti ikhtiar hidup. Okey, seterusnya untuk menu masakan ikhtiar hidup, kami akan membuat ayam pansuh, dan di mana di hadapan kami ini merupakan bahan-bahan yang kami akan gunakan untuk membuat ayam pansuh. Okey, untuk menu utamanya adalah ayam, seterusnya serai, seterusnya bunga gantan, garam, ajinomoto, daun ubi, daun pucuk ubi, dan juga yang terakhir adalah ruas ataupun buluh.
Bertungku Lumus bekerjasama menyiapkan aktiviti hari ini, iaitu aktiviti ikhtiar hidup untuk masakan, dan kami telah pun berjaya memasak ayam pansuh dan kami akan tunjukkan hasilnya. Dan jom kita saksikan. Okey. Dan ini adalah hasilnya ayam pansuh. Okey. Selamat mencuba resepi kami. Salam sejahtera saya ucapkan. Saya Alex Ajong Anatini daripada kelas PISMP PJ2619 bersama. Dan saya Alex Wei Anak Igun dari kumpulan yang sama iaitu PISMP PJ 2619. Baiklah, pada hari ini kami akan melaksanakan satu aktiviti, iaitu aktiviti ikhtiar hidup, iaitu memasang jerat di dalam hutan. Jadi tujuannya adalah untuk mendapatkan sumber makanan apabila kita berada di dalam hutan. Jadi antara peralatan yang akan kami gunakan untuk memasang jerat adalah seperti sangat penting, iaitu parang, tali, kayu pencetus dan kayu pemicu yang bersaiz panjang, kemudian kayu penahan yang bersaiz pendek dan kayu panjang seperti ini. Baiklah, jom saksikan bagaimana kami membuat perangkap ataupun jerat di dalam hutan.
Jadi inilah hasil jerat yang telah kami hasilkan. Jadi untuk melihat bagaimana jerat ini berfungsi, ia berfungsi dengan cara kita akan meletakkan umpan di dalam, dan apabila haiwan, mana-mana haiwan, biasanya jerat ini adalah digunakan untuk menjerat biawak. Okey. Apabila biawak dia menghidu umpan, dia akan melalui batang ini, dan kita akan cuba. Dia akan melalui dan terkena tu terjerat. Jadi sekian, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Hari ini adalah aktiviti Epsilon di mana kumpulan kami iaitu Nasuha, Najmi, Nik Syukriyah dan Ashraf Musyidi akan membentangkan aktiviti Epsilon untuk program BIG ini. Okey, terlebih dahulu kami akan bentangkan 4 perkara iaitu SOP sebelum, semasa dan selepas, jenis ikatan, peralatan yang digunakan dan cara menjalankan aktiviti. Okey, saya Nasuha akan membentangkan mengenai SOP sebelum, semasa dan selepas. Okey. Okey, SOP sebelum melakukan aktiviti Epsilon ialah yang pertama, memeriksa kawasan aktiviti Epsilon selamat. Yang kedua, menyemak peralatan Epsilon cukup. Yang ketiga, memastikan keperluan logistik mencukupi dan dalam keadaan sedia untuk digunakan. Okey, seterusnya, semasa aktiviti ini dijalankan, memastikan keselamatan peserta dan jurulatih diberikan keutamaan sepanjang perkhidmatan dilaksanakan. Seterusnya, menentukan semua peserta mengambil bahagian di dalam aktiviti yang telah dirancang. Yang ketiga, membuat pemantauan supaya aktiviti dilaksanakan mengikut jadual yang ditetapkan. Okey, seterusnya, ini adalah SOP selepas aktiviti Epsilon dijalankan. Yang pertama, mengemas peralatan yang digunakan. Yang kedua, memulangkan semua peralatan dan logistik yang dipinjam. Yang ketiga, meninggalkan kawasan perkhemahan dalam keadaan yang bersih. Okey, seterusnya akan disambung oleh Najmi. Okey, baiklah. Seterusnya saya akan sambung untuk aktiviti jenis ikatan dan simpulan. Jenis tali itu, tali kaum mantel dibahagi kepada 2 jenis iaitu tali statik dan tali dinamik. Untuk tali statik mempunyai kegunaan sebagai rappelling dalam climbing atau SRT iaitu single rope technique. Pada carving, tali statik dengan diameter 9 mm mempunyai daya angkat 21 kN atau 2000 kg. Ini satu tali untuk tali statik. Bagi tali dinamik mempunyai daya lentur yang lebih besar dari statik biasa, digunakan sebagai tali belay atau penahan badan ketika sedang melakukan climbing. Tali dinamik dengan diameter 8.1 mm mempunyai daya beban 6 kN atau 600 kg. Itu adalah jenis-jenis tali. Okey. Untuk jenis-jenis ikatan di simpulan dalam Epsilon, kita ada punya 5 jenis ikatan spesifik iaitu overhand knot, overhand loop, figure of 8 loop, single bowline dan double fisherman knot. Yang pertama, overhand knot. Itu digunakan untuk mengikat hujung tali selepas bowline atau line-line simpulan yang diikat. Okey, seperti lain ikatan, ia lebih kurang daripada seperti ikatan mati tapi dimasuk dalam lubang 2 kali iaitu overhand knot. Untuk ikatan kedua, overhand loop, iaitu diikat di dalam kembar 2 tali yang memberikan satu gelang digunakan untuk melakukan penurunan iaitu belay. Seperti dalam video ini, okey, tali ini digunakan untuk masukkan di dalam satu besi yang mana diikat pada bahagian pinggang. Ya. Ikatan ini digunakan secara berkembar itu 2 jenis tali di sebelah-sebelah dan diikat seperti overhand juga macam tadi. Okey. Ikatan yang ketiga iaitu figure of 8 loop, iaitu simpulan yang paling baik dan selamat untuk ikatan pinggang semasa menurun atau naiki bukit iaitu belaying. Okay, seperti ikatannya tengok dalam gambar ini, pada asasnya ikatan ini dimulakan dengan ikatan 8 dan dimasukkan pada lubang-lubang yang tersedia
dan menjadi ikatan figure of 8 loop. Ya, ini adalah ikatan yang paling sesuai untuk pinggang semasa menurun atau menaiki bukit. Okey, ikatan yang keempat iaitu single bond line. Single bond line ialah simpulan yang biasa untuk ikatan digunakan sebagai ikatan pinggang dengan hujungnya dimatikan dengan simpulan overhand knot. Seperti kita dah belajar tadi, overhand knot iaitu ikatan dilakukan di hujung tali. Okey. Seperti ikatan overhand loop, anda boleh tengok seperti simpulan kasih, ikatan simpulan kasih yang mana ada ditambah lagi dua jenis ikatan iaitu dimasukkan di dalam lubang dan dibelitkan tali, masukkan sekali dalam lubang untuk menjadi ikatan single bond line. Dan ikatan yang kelima yang terakhir kita akan belajar iaitu jenis simpulan yang terbaik untuk menyambung dua hujung tali. Okey. Sekiranya tali yang anda gunakan adalah terlalu pendek, tapi jadi anda perlu menyambungkan dua jenis tali untuk memanjangkan lagi. Okey, ikatan yang sesuai adalah double fisherman knot, iaitu simpulan yang terbaik untuk menyambung dua hujung tali. Seperti anda lihat ikatan ini, satu tali berwarna biru dan satu tali berwarna gelap. Okey, ikatannya dibelit antara satu tali dengan satu tali dan ditarik menjadi menyambungkan dua hujung tali, iaitu double fisherman knot. Seterusnya kita akan teruskan dengan peralatan yang digunakan dan diterangkan oleh Siti Syukriah. Okay, baiklah. Seterusnya saya akan membentangkan Epsilon peralatan yang digunakan. Okay, next. Next slide. Okay. Pertama adalah tali Kermentel. Okey, A adalah tali Kermentel di mana tali ini mempunyai ciri iaitu energy absorption capacity, iaitu tali ini mempunyai keanjalan yang sangat tinggi. Ciri ini penting untuk menyelamatkan bilayer daripada menghadapi bebanan dan juga jerutan. Ianya juga mempunyai ciri-ciri seperti water resistant, jadi ia memudahkan kita untuk membawanya ke mana sahaja. Ukuran standard bagi satu tali ini adalah 45 meter hingga 50 meter dengan diameter 9 atau 11 mm. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya adalah B carabiner. Carabiner ini adalah alat yang penting di mana ia dapat mengawal kawasan curam dengan menggunakan tali. Carabiner ini digunakan bersama tali dan di dalam bahasa Jermannya, carabiner ini adalah dalam bahasa Jerman. Manakala orang Perancis memanggilnya sebagai Moskuten dan di Amerika dikenali sebagai snap link. Umumnya carabiner ini terbagi kepada dua jenis iaitu screw gate dan juga jenis biasa. Gambar rajah menunjukkan jenis screw gate. Di bawah kedua-dua jenis ini terdapat banyak bentuk, contohnya bentuk twist lock, clock iaitu oval ataupun offset. Okey, seterusnya. Seterusnya adalah peralatan harness. Harness ni juga adalah alatan yang dicipta khas untuk membantu seseorang itu mengawal bilayer, untuk membantu bilayer ataupun mendaki, dan ianya digunakan untuk menurun dan menaik di kawasan curam. Ianya juga digunakan sebagai perantaraan di antara badan dan juga tali, di mana tali akan diikat di pada harness ini dan dilekatkan pada badan pendaki ataupun bilayer. Harness adalah yang baik adalah harness yang mampu menyerap bebanan sekiranya berlaku kejatuhan, dan sistem harness ini juga mempunyai lapik iaitu padding yang kemas di bahagian pinggang dan juga peha. Okay, seterusnya stitch plate. Fungsi stitch plate ini adalah sebagai sistem brake di mana ianya gantian kepada pengawalan bilayer secara klasik, bermakna jatuh akan diagih kepada sistem ini dan ianya akan menyebabkan pendaki lebih selesa melakukan kerja-kerja menyelamat. Okey, seterusnya. Sling. Sling ni adalah alat yang dibawa oleh setiap pendaki. Kegunaannya digunakan untuk membantu ketika kecemasan. Ukuran standardnya adalah 240 cm hingga 25 mm. Sling ini boleh direka ganti sebagai full harness dengan cara full harness sama dengan dual first seat dan juga parasin board rear. Sling ini juga dikenali sebagai perantaraan thread anchor. Okey, yang terakhir sekali adalah helmet. Helmet ini penting digunakan bagi aktiviti-aktiviti yang melibatkan pengawalan di kawasan curam dan berbatu. Amat penting untuk menggunakan helmet bagi langkah keselamatan. Seterusnya, abseiling cara menjalankan aktiviti akan dibentangkan oleh Ashraf. Okey, saya akan teruskan dengan cara menjalankan aktiviti untuk abseiling ni. Jadi sebelum menjalankan aktiviti ni, kita perlu mengetahui tentang arahan-arahan dalam abseiling ni. Okey, untuk yang pertama adalah on belay, yang bermaksud adakah belay sudah bersedia. Seterusnya up rope,
bermaksud menegangkan tali serta-merta jika terdapat kenduran. Yang ketiga adalah slack yang membawa maksud kendurkan tali sedikit untuk turun. Yang keempat adalah tension, iaitu kukuhkan sedikit tali dengan menegangkan tali bagi mengelakkan guru pelatih daripada jatuh. Yang seterusnya adalah yang kelima, iaitu falling, bermaksud kedudukan kukuh dan bersedia untuk jatuhkan tali dengan ditegangkan. Dan yang terakhir adalah off belay yang membawa maksud selamat mendarat. Jadi seterusnya kita akan mengetahui tentang cara menjalankan aktiviti abseiling ni. Yang pertama, satu tangan pegang tali utama dan satu tangan lagi memegang tali teras di belakang. Seterusnya condongkan badan dan kaki dibuka serta lutut dikendurkan sedikit, kemudian seluruh bahagian tapak kaki dilekapkan ke tanah. Tangan hadapan mengawal pergerakan dan tangan di belakang mengunci dengan memaut tali ke belakang. Seterusnya, kedudukan badan sentiasa condong 45 darjah dari bukit dan berat ataupun beban badan sentiasa ditujukan di belakang. Pergerakan kaki lompat menggunakan kedua-dua kaki dengan membengkokkan lutut sedikit. Dan jika berlakunya sebarang kecemasan, peserta perlu jerit fall in dan jurulatih di bawah akan menarik hujung tali. Jadi itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.